Apa khabar warga Malaysia? Menarik di MHI, Sabtu, 15 Oktober. Santai hujung minggu. Dengan melakukan aktiviti rekreasi di lokasi yang digelar Greenlang Kuala Lumpur, iaitu Taman Ekorimba Bukit Nenas. Selain itu, ketahui jenis hutan dalam bandar yang wujud di dunia dengan keunikan dan keistimewaan tersendiri. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Wah, seronok betul. Udara segar. Assalamualaikum kepada semua penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi. Apa khabar semuanya? Ya, saya bukan berada di studio. Saya berada di luar, di tengah-tengah kota raya. Ya, kalau anda nampak di belakang saya berada di Taman Ekorimba Kuala Lumpur. Dan kalau dikatakan sebenarnya Taman Ekorimba Kuala Lumpur ni adalah hutan dara yang kira satu-satunya di tengah bandar. Menarik kan? Menarik kan? Dan bila cakap pagi ni, saya tahu dekat rumah tu fikir, apa agaknya nak buat hari ni? Nak berrekreasi di mana? Jadi Dayah sebenarnya memberi anda idea ataupun membawa anda bersama-sama dengan saya. Selain daripada pengacara kita yang berada di studio hari ini, katanya ada banyak perkongsian kan? Okey, dan juga saya nak bagi tahu, saya akan mengeluarkan keringat setelah 1 minggu saya makan dengan bersungguh-sungguh. Jadi penonton Malaysia hari ini, ikut saya tau. Kita kembali kepada host di studio. Saya jalan dulu, okey? Kamilah host di studio. Ya, masalahnya Dayah seminggu je dia makan sungguh-sungguh. Kita ni berminggu-minggu makan sungguh-sungguh. Ya, tetap dia pergi workout. Kita ni, kenapa kita kat dalam? Kita ditinggalkan dalam studio. Dayah dapat pergi dekat sana, pergi workout. Adakah kita terus dibiarkan begini kali? Awak makan berminggu banyak pun kurus juga. Ya, tapi orang kata tetaplah kita kena workout. Betul, kita tetap kena exercise. At least carilah time untuk kita buat senaman. Ringan pun tak apa. Tapi nanti Dayah akan kongsi juga. Mungkin ini antara lokasi yang boleh kita pergi untuk bersenam nanti. Betul. Kita boleh gunakan di MHI hari ini dengan pelbagai segmen menarik. Di hari Sabtu 15 Oktober 18 Rabiul Awal hari ini bersama Haziq dan Fariha, kita ada banyak segmen menarik. Tapi sebelum kita pergi ke segmen yang menarik itu, cerita mengenai Taman Eco kan, di mana kita boleh bersantai, berekreasi dekat bandar. Kan kalau tempat-tempat tadi tu ada sebenarnya dalam bandar. Kita pun kadang-kadang tercari kat mana sebenarnya nak bersenam. Selalunya dah biasa pergi Taman Titiwangsa dan sebagainya. Betul, cari tempat bersenam. Betul. Kan? Betul janji. Betul janji. Tapi sebelum kita nak kongsi pasal di mana nak pergi berrekreasi dan sebagainya, pagi-pagi dah bagi angin lah. Kenapa? Pagi-pagi bagi angin lah. Boleh tengok surat khabar pagi ni. Yang ni ke? Itulah ni. Yang ni memang kalau Ri baca ni, memang Ri sakit hati. Bukan setakat Ri, tapi ramai isteri-isteri di Malaysia dan seluruh dunia sakit hati dengan tajuk utama Kosmo pada hari ini, suami orang pilihan wanita bujang. Suami orang pilihan wanita bujang, dan dikatakan wanita bujang ini terdiri daripada kebanyakan profesional, doktor, peguam. Why? Dan mereka kata dia bukan nak merampas, tapi hanya nak berkongsi. Kenapa perlu berkongsi kalau boleh cari yang bujang? Lah marah. Nampak? Saya tak kenapa awak marah. Awak takut ni balik nanti. Saya backup wanita. Saya backup wanita. Kenapa perlu cari yang lelaki orang? Mereka mungkin mempunyai alasan tersendiri sebab dia katanya lelaki yang sudah berkahwin ini matang, pandai menjaga dan ikhlas. Betul ke Ri nampak Aziz macam tu? Ikhlas menjaga keluarga. Alhamdulillah, saya tengok awak betul ikhlas menjaga keluarga awak. Mungkin itu adalah orang kata daya penarik. Daya penarik bila suami ni kan, bila dia tengok video-video ke gambar ke dekat social media, tengok bagaimana layanan suami itu kepada isterinya. Mungkin ada wanita tu yang tengok di belakang. Tengok di social media, sweetnya dia orang ni. Dia pun nak begitu. Tapi tidak semua. Tidak semua. Tapi good luck kepada suami-suami sekalian. Okey, jadi anda boleh nak baca berita penuh, dapatkan Kosmo. Sebab ini baru sikit. Nak panas lagi kat dalam. Ada banyak lagi cerita-cerita yang dibuat sebenarnya, bukan setakat cerita panas. Ada cerita-cerita yang tak berapa panas juga. Kita buka sikitlah. Masih lagi cerita panas. Buka-buka. Betul saja. Bukan niat merampas, hanya mahu berkongsi kasih. Dia buka-buka terus cerita tu lah. Betul. Tapi kalau nak
kalau nak lagi sejuk, atas tu ada tulis waktu solat bila. Alhamdulillah. Boleh tengok terus waktu kat atas tu. Alhamdulillah. Ni tengok Tapi apa yang saya baca ni Haziq kat sini, kebanyakan mereka ni mendapat keizinan isteri pertama. Itu hak individu. Itu hak individu. Kalau ada individu yang bersetuju dan okey dengan perkongsian, kan? Maksudnya macam mata tak payah jegil sangat. Takut. Mata tak payah jegil sangat. Takut nak komen pasal benda ni. Sabar ya. Isteri tengah tengok. Moga permai dan bahagia rumah tangga Haziq dan isteri. Amin. Bukan setakat saya tapi semua yang sedang menonton MSI dekat dekat kamera TV3. semua tersenyum okey. Sabar semuanya. Semua tengah pegang kamera gini. Gini pegang kamera menggeletar dengan ni. Okey, itu saja. Kita cool down lah. Kita saja tease. Kita nak tunjukkan antara berita-berita yang orang kata best dekat surat khabar ini. Betul. Tapi ada lagi yang best. Apa dia? Cuaca hari ini. Tadi cuaca panas. Kita nak som-somkan sikit. Okey, kita bagi sejuk lah. Sebab apa? Okey, di air keruh di Melaka Ya. 9 pagi cerah, pagi lah. 10 pagi cerah, 10 pagi insya-Allah sehingga jam 10 pagi nanti cerah. Tapi Ri, ini memang cuaca semasa memang akan nampak cerah. Tapi kalau petang, dia mungkin akan nampak dia ada hujan dekat seluruh Malaysia sekarang ini. Di kebanyakan negeri, petang memang selalunya hujan. Kuala Lumpur cerah juga Kuala Pilah. Kota Kinabalu pagi hujan, 9 pagi, 9.30 macam cerah sampai pukul 10 lah ni. Ini semua sampai pukul 10 pagi punya. Ini memang waktu semasa cuaca yang kita tunjukkan kepada anda. Di Alor Star dia jangka hujan. Dan di Kota Baru, di Pantai Timur, di Kuantan, dekat utara, dekat Ipoh pun. Baik, Haziq cakap pasal utara, Haziq tekan di sebelah sana Haziq. Di Bukit Petih. Ini di sebelah utara Haziq. Wow, ada amaran di Bukit Petih Warna biru ni adalah di mana ada amaran di Bukit Petih. Di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Kesemuanya di bahagian utara sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan masa dikeluarkan amaran ini adalah pada pukul 7 pagi tadi. Okey, so jadi berhati-hati anda yang berada di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama dekat Perak. Okey, so itu adalah update mengenai cuaca. Kita update sikit kepada anda hari inilah. Sebab tahu kan sebab hari Sabtu pasti nanti nak pergi kata pagi nak pergi mana dan sebagainya kan. Nak bawa anak-anak. Jadi ini ada amaran yang telah diberikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk menjadi panduan kalian di kawasan yang terbabit. Okey, kalau kat Malaysia kita selalu lalu dekat belantara konkrit kan. Sebab kita susah nak cari hutan. Belantara. Belantara konkrit. Betul. Belantara tu adalah hutan kan. Dan konkrit tu adalah bayangan. Apa yang ada dekat Kuala Lumpur kebanyakannya adalah menara-menara, bangunan-bangunan yang dibuat daripada konkrit. So that's why Kuala Lumpur dipanggil belantara konkrit. Betul. Tapi di sebalik konkrit tu? Di sebalik konkrit tu sebenarnya. Bukan gitu konkrit. Di sebalik konkrit tu sebenarnya ada masih lagi terpelihara lokasi-lokasi ataupun hutan-hutan kan di ibu bandar ni. Jadi kita ada hutan dalam kota. Kalau anda memang peminat hutan, selalu pergi ke luar negeri kan, yang berada di Kuala Lumpur, nak mencari hutan je kena pergi negeri lain. Betul. Tapi sebenarnya dekat kota kita ni ada hutan. Nak tahu hutan apa? Kita tengok je lah dulu. Jom kita cari. Tahukah anda, hutan kota atau hutan dalam bandar ialah hutan atau rimba yang wujud dalam atau pinggiran kota. Hutan kota boleh jadi hutan yang sengaja ditinggalkan atau diwujudkan bagi memperbaiki persekitaran sesebuah bandar. Hutan kota penting untuk keseimbangan ekologi manusia, terutama membekalkan udara yang bersih dan sebagai tempat riadah atau rekreasi. Berikut ialah 3 jenis hutan dalam kota yang memiliki keistimewaan tersendiri. Hutan terbesar di dalam kota, Taman Negara Tijuca, Brazil. Hutan kota terluas di dunia ialah Tijuca yang terletak di tengah bandaraya Rio de Janeiro, Brazil. Memiliki keluasan 3,953 hektar, hutan tropika ini juga mempunyai pelbagai jenis spesies flora dan fauna. Banyak aktiviti boleh dilakukan dengan kelengkapan kemudahan dan prasarana yang disediakan untuk pelancong. Jika ingin melihat pemandangan keseluruhan kota Rio, bolehlah ke puncak Tijuca, sama ada menaiki kenderaan atau berjalan kaki. Perjalanan sejauh 5.5 km ke puncak menawarkan panorama kota yang cukup luar biasa. Hutan buatan manusia di dalam kota, Central Park, Amerika Syarikat.
Jika Tijuca ialah hutan dalam bandar secara semula jadi, berbeza dengan hutan di Central Park Amerika Syarikat. Taman hutan kota yang terletak di New York ini adalah hasil kerja manusia sepenuhnya. Pembentukan taman ini bermula pada tahun 1850-an apabila penduduk semakin ramai. Kerajaan memutuskan untuk mewujudkan taman hijau agar kawasan lapang dapat dikekalkan. Terdapat 4 juta pokok dengan 1,500 spesies ditanam di sini. Hutan buatan manusia dengan keluasan 340 hektar ini mempunyai pelbagai kemudahan seperti tasik, kawasan permainan, padang bola, tempat meluncur ais, zoo dan paling menarik lokasi yang sesuai untuk berkelah. Hutan dara dalam bandar Bukit Nenas, Kuala Lumpur. Diberi gelaran sebagai Green Lung atau paru-paru hijau Kuala Lumpur, hutan simpan kekal Bukit Nenas atau lebih dikenali sebagai Taman Ekorimba Kuala Lumpur ialah hutan asli berstatus hutan dara yang masih wujud di tengah bandar raya. Hutan simpan ini menjangkau usia 116 tahun berdasarkan tarikh pewartaannya sejak 1906 tahun. Pada 1934 dan 1950, seluas 10.5 hektar hutan ini diwartakan sebagai rizab hidupan liar dan santuari burung dengan 5 hektar dikenal pasti sebagai rizab hutan dara. Pelbagai spesies pokok dan haiwan mamalia serta burung ada direkodkan di sini. Kemudahan denai turut disediakan untuk pengunjung menikmati kehijauan hutan rimba di tengah kota. See? Seperti yang kita katakan tadi, memang ada je hutan di dalam kota. Apatah lagi kalau misal kita berada di dalam contohnya macam Taman Ekorimba Bukit Nenas kan. Jalan-jalan, bangunan ikonik, menara boleh nampak juga dan sebagainya. Maknanya pemandangan tu 360 darjah kita boleh lihat. Semula jadi dan juga pembangunan. Selalu 360 darjah tu kita tengok kat kamera. Benar. Ini kita tengok depan mata. Apa kata anda yang berada di Kuala Lumpur sekarang ni? Daya bakal berada di Taman Ekorimba Bukit Nenas Kuala Lumpur. Pergi jumpa Daya kat sana. Benar. Mana tahu untung-untung keluar TV3 kejap lagi. Peluh-peluhkan badan anda pagi-pagi ni untuk sihat. Yes. Jadi kita nak berehat seketika. Haziq dengan Ari nak pergi workout. Kembali selepas ini dalam MSI. Serius lah. Tak workout ke? Kembali bersama saya di Hutan Ekorimba Kuala Lumpur Bukit Nenas dan sekarang ni saya nak bawa anda sama-sama. Ini dia titian silara. Untuk mereka yang gayat jangan risau sebab saya ni sebenarnya takut tinggi juga. Tapi yang ni okey ya, maksudnya teguh dan insya-Allah memang selamat. Dan saya nak bagi tahu kepada anda semua, titian selara ni katanya panjangnya adalah 200 meter dan buat masa sekarang tidak terlalu tinggi. Tapi sebab kita ni dekat puncak bukit, jadi dekat belakang sana kejap lagi kita akan rasa sedikit ketinggian. Dan apa yang menarik sebenarnya tentang Hutan Ekorimba ni, dikatakan hutan ini, tahu tak, lama tau, 116 tahun dah. 116 tahun dan bayangkan bukan mudah dan ini adalah satu-satunya hutan yang masih ada di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Jadi kalau ikutnya Daya nak berjalan lagi jauh di sini dan ini sebenarnya adalah aktiviti yang sangat-sangat terbaik dan memang saya sarankan kepada anda untuk bawa anak-anak. Kalau tanya Daya sesuai ke untuk anak-anak dan keluarga? Ya, sesuai sangat-sangat. Okey. Jadi dah jalan pun lebih kurang 1 jam katanya. 1 jam, kalau slow-slow mungkin 1 ke 2 jam lah. Okey, sekarang ni Daya nak terus jalan lagi di titian silara ini. Dan sekarang ni mesti yang tertanya, macam mana nak datang sini kalau naik pengangkutan awam kan? Jangan risau, kita sebenarnya ada jalan untuk anda. Kita ada perkongsian dengan anda dalam bikisan ini bagaimana nak sampai ke Hutan Ekorimba Kuala Lumpur Bukit Nenas. Okey, Daya jalan dulu ya. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang sedang menonton Malaysia hari ini. Ketika ini, dengar ceritanya ramai yang berminat nak pergi ke KL Forest Eco Park. Tetapi ialah mungkin ada kekangan, malas nak memandu kereta sendiri, jalan jam hujung minggu kan. Ataupun mungkin ada yang nak ambil kesempatan nak jadi pelancong jalan-jalan area Bandaraya KL hujung minggu. Jangan risau sebab hari ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana caranya untuk kita pergi ke sana dengan hanya menggunakan kenderaan awam. Nak tahu saya akan naik apa? Jom ikut saya.
Bagi anda yang ingin menggunakan pengangkutan awam, harus diingat bahawa pemakaian pelitup muka masih lagi wajib. Jadi jangan lupa untuk bawa face mask anda. Baik, kita telah pun tiba di stesen MRT Bukit Bintang, iaitu salah satu stesen sambungan yang memberi pilihan kepada pengguna untuk menukar laluan kepada monorail Kuala Lumpur ataupun juga perkhidmatan bas awam. Tetapi mungkin anda akan sedikit keliru di kawasan ini kerana ada 5 jenis pintu keluar. Kita ada pintu A, pintu B dia tak ada. Mana pintu B dia? B dia mungkin awak yang sedang menonton. Kita ada 5 pintu, pintu A, pintu C, D, E, F. Tetapi untuk hari ini, untuk kelaluan KL Forest Eco Park, kita akan menggunakan pintu C. Okey, jom. Baik, ini adalah antara bas awam yang menawarkan perkhidmatan laluan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur kepada penumpang secara percuma. Ada 4 laluan utama, laluan warna merah, laluan ungu, laluan hijau dan juga laluan biru. Tetapi untuk kita menuju ke KL Forest Eco Park, kita kena naik bas yang laluan warna ungu. Ingat laluan warna ungu, sebab tadi sebelum naik bas yang ini, saya dah tersalah bas. Saya dah naik bas lain, memang malulah cerita dia. Ini adalah stesen bas Wisma Budiman yang mana landmarknya, kalau anda nak betul yakin dengan lokasi ini, ada sebuah gereja putih yang terletak di belakang stesen bas ini. So bila dah sampai sini nak kena pergi mana? Jangan risau sebab Taman Eco Rimba Kuala Lumpur dah memang dekat dah. Kat situ je, sikit je lagi kita jalan dah sampai ke sana. Akhirnya kita tiba juga di Taman Eco Rimba Kuala Lumpur ataupun KL Forest Eco Park. So macam mana? Senang kan nak datang sini? Dengan hanya menaiki MRT kurang dari RM5, kemudian naik pula bas awam percuma, anda boleh dapat satu pengalaman dan juga memori yang tidak ternilai harganya. So apa tunggu lagi? Jom ajak kawan-kawan dan juga family anda untuk datang ke sini beramai-ramai. Jadi alang-alang dah datang sini, mestilah kita nak tahu apa yang ada dekat dalam kan? So nak tahu apa yang istimewanya di sini, jom bersama dengan Daya Bakar selepas ini. Kan betul-betul lah ya, hutan di tengah bandaraya. Dekat sini boleh nampak macam-macam bangunan ya. Ya, Daya nak bawa anda semua jalan sebab kejap lagi di bahagian sana kita akan nampak Menara Kuala Lumpur. Tapi kita jalan dulu biar Daya ceritakan sikit. Sebenarnya kalau diikutkan memang ketinggiannya ni lebih kurang mungkin 100 meter ke 200 meter, dan juga Daya nak bagi tahu anda kat sini ada 10 denai. Kalau tanya apa tarikan utama dekat sini, jadi memang cantik sebenarnya. Pokok-pokok di sini ada yang apa katanya 116 tahun juga kalau diikutkan. Pokok jelutong katanya. Dan kalau diikutkan juga ramai sangat yang datang sini. Saya sudah tanyakan, katanya ada ramai rakyat Malaysia yang datang daripada Kuala Lumpur dan juga daripada luar negeri-negeri lain, dan banyak juga pelancong-pelancong. Dan saya nak jalan ke sana, nampak semua tengah sibuk ni. Tangkap gambar apa tau? Ni nak tunjuk ni. Tangkap gambar apa tu? Assalamualaikum. Hai, tangkap gambar apa tu?
Itu dia KL Tower. Okey, kita nak kenalkan diri dulu, namanya Ain Farzana. Maria. Yuki bukan dari Malaysia kan? Where are you from, Yuki? I'm from Japan. From Japan. So how many weeks you've been here? And today is 2 weeks. Okey, saya sebenarnya difahamkan. Tadi saya dah terserempak kan. Saya borak, saya tanya. Kiranya adik-adik ni daripada universiti berdekatan lah. Dan kiranya Yuki ni adalah exchange students. So how do you find Malaysia so far? I love Malaysia. You love Malaysia. Cakaplah, saya sayang Malaysia. I love the culture and the foods and people. Okay, what's your favourite food so far? So far, I love roti canai. Betul. Kalau orang Malaysia lepas ni pergi roti canai lah. Okey, nak tahu juga adik-adik, macam mana tahu tentang hutan ekorimba ni? Selalu datang ke pertama kali ke? Ni pertama kali datang untuk saya. Yeah. So macam mana? So far bila jalan, apa awak punya rasa macam wah, tak sangka tak ada tempat macam ni kat Kuala Lumpur? Betul. Saya tak sangka ada hutan macam ni dalam tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Okay. For you, Yuki, I know things are different in Japan. Okay, but this is like you can see a forest, in the middle of the city. So what do you think? Well, in Japan, there are only skyline. So in Malaysia, there are big city, but also has a lot of nature. So I love it. Yes, itulah orang kata salah satu kelebihan Malaysia dan hutan ekorimba ni, macam mana kita masih ada hutan di tengah-tengah kota, betul tak? Okey adik-adik, lepas ni rasanya nak jalan patah balik ataupun jalan keluar terus balik lepas ni? Setakat ni nak jalan, lepas tu pusing balik lah, nak tengok apa yang ada dalam hutan ni. Nak tahu sebenarnya kalau kita jalan pun, kita hiking dekat sini katanya tak lama pun, sejam je. Tapi kalau stop tarik gambar ni 3 jam pun boleh ni. 3 jam boleh. Okay Yuki, I really hope you enjoy your stay here. So okay, which states in Malaysia you want to go besides Kuala Lumpur? Malacca. Why Malacca? Because I heard that there are many old buildings. Yes. Old buildings, and one more thing, orang Melaka, the food. Yes. It's really good. Oh really? Yes. Yeah, I want to try. Okay. Make sure awak bawa makan asam pedas, okay? Okay. Okay ni, kawan kita seorang ni jauh sangat dekat sini ni. Okay, nak tanya ni, macam awak memang jenis selalu keluar berekreasi ataupun ini sebenarnya first time kak saya keluar begini? Boleh kira selalu jugalah, tapi tak kerap. Ya, selalunya macam awak akan jalan-jalan biasa di Kuala Lumpur, di taman-taman biasa atau bagaimana? Ikut kepada situasi orang yang ajak. Yang ni pertama kali atau dah berapa kali dah? Ini baru second time. And kalau awak boleh bagi tahu kat orang ramai, kenapa kena datang sini? Kenapa kena datang hutan ekorimba Kuala Lumpur? Apa yang menarik dekat sini? Sini ada banyak pokok, which is a quick getaway from the busy city lah. Kalau nak release tension sekejap, bolehlah datang kat sini. Nampak tak betapa pentingnya macam mana kita dengan alam semula jadi, kita semua boleh release tension ya katanya. Release tension, ambil udara segar kan. Dan kita pun akan rasa lebih positif dan bahagia. Betul? Setuju? Okay, so Yuki, boleh, can you say saya sayang Malaysia? Saya suka Malaysia. Bolehlah tu. Okey, sekarang ni kita nak jalan lagi ke sana. Jom, saya nak bawa view. Thank you adik-adik. Thank you. Okey, sekarang ni saya nak bawa anda melihat kecantikan menara Kuala Lumpur di pagi hari. Dan saya nak berehat sekejap lah sebenarnya. Bagi saya tarik nafas lega sekejap. Sebab tadi kata Afiq dah datang. Jadi kejap lagi kita nak jumpa dia lah. Ya, selepas ni kita jumpa lagi dalam Malaysia hari ini. Hai, good morning. Morning. Jom. Ya, kembali bersama MSI pagi ini. Dah kembali dalam studio pula sekarang ni. Sebab tadi kita bersama dengan Daya dekat Taman Ekorimba Bukit Nenas Kuala Lumpur. Kejap lagi kita akan bersama dengan Daya lagi. Seronok dia. Dapat jumpa dengan orang Jepun, Yuki.
Siap bagi mini love Kak Yuki. Nampak? Okey, so sebelum kita bersama dengan Daya dekat Taman Eko Rimba, Haziq nak bersama dengan seseorang, iaitu Puan Mastura Muhammad Khalid, iaitu Ketua Pegawai Operasi PT-PTN, untuk kita ceritakan mengenai Majlis Pelancaran Bulan Menabung Simpan SSPN BMS 2022 yang telah pun disempurnakan oleh Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad pada 1 Oktober 2022 yang lalu. Jadi hari ini, Puan Mastura, kita nak ceritalah sedikit mengenai BMS 2022 ni. Tapi sebelum tu, jom kita cerita dulu pasal Hari Tabungan Sedunia yang telah pun disambut pada 31 Oktober dan akan disambut setiap tahun. Jadi apa sebenarnya kepentingan menabung ni, lagi-lagi khususnya kepada ibu bapa? Ramai penonton di luar sana mungkin tidak tahu bahawa kita ada World Savings Day atau Hari Tabungan Sedunia. Dan sebenarnya Hari Tabungan Sedunia ini telah bermula semasa Kongres Bank Simpanan Antarabangsa pada 31 Oktober 1924 di Milano, Itali. Lama dah. Ya, dan mula diraikan setiap tahun pada 31 Oktober mulai tahun 1925. Setahun lepas tu. Ya, tapi mungkin kita di sini kita menyambut hari-hari yang lain tapi tidak menyambut Hari Tabungan Sedunia. So secara pribadinya dan juga dari segi PT-PTN, kita berpandangan bahawa Hari Tabungan Sedunia ini patut disambut oleh seluruh rakyat Malaysia, oleh seluruh dunia juga, kerana kita perlu ia sebagai reminder kepada kita atau peringatan kepada kita, adakah kita ada perancangan kewangan? Adakah kita ada duit dalam tabungan sekiranya apa-apa berlaku? Adakah kita merancang untuk masa depan kita? Adakah kita merancang untuk pendidikan? Adakah kita merancang waktu pencen? Adakah kita merancang untuk kita nak pergi haji dan lain-lain lagi? Jadi itulah amat penting bagi rakyat Malaysia menyambut Hari Tabungan Sedunia ini sebagai peringatan dan seterusnya kita mengambil tindakan untuk merancang melalui tabungan. Yes, dan PT-PTN pun ada merancang sesuatu. Dengan Hari Tabungan Sedunia yang disambut setiap 31 Oktober, PT-PTN pun ada buat Bulan Menabung Simpan SSPN yang merupakan signature program PT-PTN. So mungkin Puan Mastura boleh ceritakan apa objektif dan signifikannya Bulan Menabung Simpan SSPN ni? Yang pertamanya sudah tentulah kerana kita di PT-PTN yang ada produk skim simpanan pendidikan nasional atau simpan SSPN untuk menggalakkan rakyat Malaysia membuat penabungan. Jadi apabila kita adakan perayaan atau sambutan seperti ini, mereka akan ada satu dorongan ataupun motivasi. Dan secara umumnya kita ingin mengingatkan kepada rakyat Malaysia, mungkin mereka pelanggan PT-PTN sebagai peminjam atau pendeposit simpan SSPN, untuk mengingatkan mereka bahawa mungkin tahun ni tak buat lagi sebarang simpanan. Sekurang-kurangnya bila ada Hari Tabungan ni, kita ada menambah simpanan kita ataupun kita ingat untuk memulakan penabungan. Mungkin ada orang yang anaknya lahir pada bulan 9 atau pada bulan 10, mula menabung untuk bayi itu. Yes, kan. Kalau nak kata mudah, jangan lupa diri lah. Kan? Dia punya Hari Tabungan Sedunia ni, bulan menabung simpan ni, kita boleh simpan, kita tak lupa diri. That's why lah anda kena join sama-sama untuk join aktiviti dan program menarik yang akan berlangsung sepanjang BMS ni. Mungkin Puan Mastura boleh ceritakan apa antara aktiviti dan program yang best yang akan ada untuk BMS 2022? Memang best. Kita menyediakan pelbagai aktiviti. Yang pertamanya untuk tahun ini kita sediakan konsepnya adalah blok ataupun Lego kanak-kanak bermain. Jadi program kita masa Hari Pelancaran dan juga semasa kita adakan on ground di negeri-negeri, memang kita gunakan konsep itu. Seterusnya kita punya tagline atau tema adalah jom jadi superhero anak anda. Sebab kita nak mengajak ibu bapa membuat persediaan, jadi itulah dia superhero kepada anak-anak mereka. Kita mengadakan program BMS ini serentak sebenarnya di peringkat nasional dan juga serentak di 14 buah negeri. Setiap negeri buat? Setiap negeri memang ada program dan kita memang ada on ground pada 1 Oktober. Semua negeri ada di beberapa lokasi. Serentak? Ya, serentak. Wow. 14 lokasi. Dan untuk yang di luar sana masih belum terlambat, kalau saya nak wawarkan aktiviti yang masih ada adalah kita ada e-sport Mobile Legend. Bang-Bang yang mana ini akan berakhir pada 29 Oktober. Sebenarnya pada hari ini pun kita ada liga yang pertama. Kita ada TikTok Challenge sehingga 21 Oktober. Seterusnya kita ada pertandingan reka bentuk tabung. Ini untuk kanak-kanak. Jadi mereka boleh buat tabung yang menarik dan dihantar penyertaan kepada PT-PTN. Kita ada juga Happy Hour. Yang mana Happy Hour ni kita adakan dalam talian di atas Facebook
official PTPTN. Seterusnya semasa happy hour ni siapa yang menyertai akan mendapat pelbagai promosi dan hadiah lah kalau Happy buka hour, akaun kan? atau tambah simpanan. Dan sebenarnya program-program ni kita ada juga untuk adult, untuk orang dewasa, iaitu kita ada program Cakna Kewangan. Cakna Kewangan. Yang mana Cakna Kewangan pun ada berlangsung secara dalam talian pada pagi ini, pada pukul 9 pagi. Kita memanggil panel-panel yang pakar dalam bidang keuangan. Untuk kita belajar lagi kan, untuk kita cakna mengenai kewangan. Dan so kita tunggukan pada 31 Oktober, kita juga ada penutupan dan di samping meraihkan Hari Tabungan So memang sebulan lah. Sebulan lah orang kata sambut pasal menabung ni. Ya, dan selain daripada itu, nak bagi orang menabung, kita juga ada cabutan sempena bulan menabung. Ya. Hadiahnya sehingga RM50,000. Yang ini diadakan di peringkat negeri. Dan di peringkat nasional, kita ada cabutan wow simpan SSPM sempena 25 tahun PTPTN. Ya, banyak cara untuk anda menabung. Jadi, Puan Masrah, mungkin Puan Masrah ada harapan kan untuk rakyat Malaysia sekarang ni lebih mengambil berat soal menabung. Kan kita tahu kadang-kadang ada kanak-kanak sekarang ni tak kenal pun tabung. Tak tahu pun macam kita ada. Sebab semua sekarang ni tak ada wang, semua digital bank, e-money. So apa harapan Puan Masrah? Okay, saya berharap semua rakyat Malaysia melihat keadaan keuangan masing-masing, membedah siasat keadaan kedudukan keuangan masing-masing, mula merancang tabungan, kerana dengan tabungan sahaja kita akan senang pada masa hadapan. Kita kena mula sekarang, umpama pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, dan insya-Allah kesenangan itu kita akan dapat pada masa hadapan. Dan ingat, jika kita ada anak, dengan tabungan ini anak kita akan tidak bergantung kepada pinjaman dan mereka tidak akan ada satu jumlah hutang yang perlu dibayar sebaik mereka keluar daripada universiti. Ya, simpan untuk masa depan. Itulah dia. Okey guys, bulan menabung simpan SSPN 2022 untuk kita terap budaya menabung. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Mastura binti Muhammad Khalid, iaitu Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. So menabunglah, kenalkanlah anak-anak kita dengan budaya menyimpan ni. Okey, so Fariha, dengar cerita ada simpan cerita best. Yes, simpan cerita best untuk peminat bola sepak negara Liga Super Malaysia. Jadi pastinya malam ini jangan lupa untuk saksikan antara perlawanan yang sengit juga. Seri Pahang FC akan melayani kunjungan Negeri Sembilan FC untuk perlawanan terakhir Liga Super pada jam 8.45 malam ini, dan saksikannya secara langsung di TV9, saluran Unify TV 109, Astro 149, My Free View 109 dan stream ditonton. Liga Super Malaysia, pastinya kita tahu sudah maklum bahawa JDT telah pun mendominasikan Liga Super Malaysia, tapi kita nak tengok bagaimana nanti aksi pasukan yang lain adakah dapat merampas kejuaraan Liga Super ini. Sama-sama saksikan di TV9 nanti. Pastinya malam ini Seri Pahang FC dan juga Negeri Sembilan FC. Sebenarnya di TV9. Baik, kita nak berehat seketika. Kembalinya nanti kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan persidangan Malaysia Urban Forum 2022, dan juga kita nak tahu apa lagi aktiviti yang Dayah lakukan di Taman Eko Rimba Bukit Anas Kuala Lumpur. Semua selepas ini di MHI. Baik, kita kembali di Malaysia hari ini di Studio B. Nanti kita akan bersama dengan Dayah kembali di Taman Eko Rimba Bukit Anas Kuala Lumpur. Tapi kita nak bicara berkenaan dengan persidangan Malaysia Urban Forum 2022. Kita nak kenalkan terlebih dahulu tetamu yang kita bawa, Professional Town Planner Technologies Nurliza Hashim, Ketua Pegawai Eksekutif Urbanis Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bercakap berkenaan dengan Malaysia Urban Forum 2022 ni. Mungkin Puan Nurliza boleh terangkan sedikit berkenaan dengan MUF 2022 dan bila agaknya akan diadakan ni, di mana sebenarnya? Okey. Malaysia Urban Forum 2022 ni iaitu adalah forum yang keempat sebenarnya yang kita adakan, dan tahun ni kita akan adakan di MBSA Convention Center di Seksyen 13 di Shah Alam. Jadi convention ni sebenarnya ataupun forum ni sebenarnya dia adalah satu perjumpaan antara mereka yang terlibat dalam perancangan, pembangunan dan juga pengurusan bandar lah, untuk membincangkan
berkenaan dengan agenda perbandaran yang lebih mampan. So kita sebenarnya ada satu agenda pembangunan mampan 2030 yang mana saranannya adalah bagaimana untuk kita mengurangkan kemiskinan dan juga macam mana kita untuk mengadakan kemampanan alam sekitar, dan because of that is where forum ini kita adakan untuk membincangkan perkara-perkara berikutlah. Jadi nanti itu tujuan yang akan dibawa oleh MUF ni. Dia bagaimana, siapa yang akan turut serta? Sebenarnya forum ini besar dia punya pemegang taruh dia, sebab siapa saja yang tinggal di kawasan bandar. Jadi kalau kita lihat sekarang ni penduduk Malaysia yang tinggal di bandar lebih kurang 24 juta ya. Dan dari situ kita ada wanita, belia, kanak-kanak dan juga profesional, industri ya. So semuanya boleh terlibat, dan yang paling penting sebenarnya adalah mereka yang terlibat dalam membuat keputusan dalam hal-hal perbandaran ini. Baik. Tadi Puan Rizal cakap ini merupakan edisi yang keempat. Okey. Jadi bagaimana, apakah tema yang diangkat untuk MUF 2022 ni? Tahun ini memang kita nak fokus kepada local action. Jadi kita punya tema adalah local actions to future proof cities and communities, ataupun tindakan tempatan ke arah bandar yang lebih mampan lah 2030 ni. Jadi dalam kita come up with this tema ni, kita memang nakkan semua yang terlibat ni lebih membincangkan macam mana kita nak adakan tindakan-tindakan yang dapat sama-sama kita lakukan lah. Sebab kita hanya ada lagi 7 tahun untuk kita mencapai agenda ini, iaitu lebih kurang 2,364 hari lagi. Jadi memang tak banyak masa, dan bila kita lihat dari segi siapa yang boleh mencapaikan agenda ni, semestinya semualah yang terlibat. Kita semualah. So sebagai individu pun kita boleh hadir, dan juga siapa saja yang mewakili organisasi atau pihak-pihak yang membuat kerja-kerja di kawasan perbandaran itu. Baik. Dan di mana nanti akan dikumpulkan kan untuk menjayakan MUF 2022 ni, dan siapa nanti akan merasmikannya? Okey, peresmian akan diadakan pada 17 hari bulan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor, itu Datuk Seri Amiruddin. Dan kita hope, kita mohonlah semua pihak untuk datang. It's a open session sebenarnya, dan juga it's a free session. Dan nanti ia akan ditutup oleh Datuk Seri Rizal Marikan lah, iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 18 hari bulan. Kabarnya nanti ketika MUF 2022 tu banyak kategori acara. Mungkin ini antara tarikan yang akan diberikan kepada mereka yang terus serta dengan Malaysia Urban Forum 2022 ni. So sebenarnya esok aja, daripada esok sebenarnya bermulanya kita akan ada beberapa assembly, iaitu kita ada 3 assembly ya, iaitu wanita, belia, 4 sebenarnya, kumpulan akar umbi dan juga kumpulan kanak-kanak. Jadi 4 kumpulan ni mereka akan berjumpa dan berbincang ya. Dan lepas tu kita ada high level dialog. Yang ni melibatkan mereka yang membuat dasar, mereka yang berbincang berkenaan dengan perkara-perkara yang high level ini. So kita ada profesor, kita ada ketua-ketua setiausaha daripada kementerian dan juga pelbagai pakar lah yang terlibat. Dan kita ada special session dan juga kita ada round table. Jadi kenapa kita susun dia lain-lain ni sebenarnya adalah bentuk perbincangan yang akan dijalankan tu. Ada yang berbentuk formal, ada yang bentuk terbuka. Santai. Dan santai sangat. Sebab apa yang kita nak is the idea. Idea yang akan keluar dan juga cadangan-cadangan yang bernas yang boleh kita belajar sesama-sama kita. Because dalam urban space ni ramai yang terlibat. So mungkin ada idea yang baik daripada satu pihak. Contohnya yang apa? boleh Kadang-kadang diambil. tak faham, mungkin tak faham. Mungkin Puan Rizal yang so boleh. Contohnya pada sesi round table tahun ini kita akan membincangkan berkenaan dengan living with floods contohnya kan. Sebab banjir, kita sekarang ni banjir. So isu banjir ni adalah akibat daripada perubahan iklim. Dan kita tidak boleh senang-senang mengatasinya dalam sehari kedua. Jadi apakah tindakan kita kalau kita nak buat supaya kita boleh sesuaikan keadaan itu dan macam mana kita boleh take action immediately. So that is why kalau boleh kita belajar dari mereka yang mempunyai pengalaman yang lebih lagi dan kita boleh share lah sama-sama. Baik.
Puan, sekali lagi mungkin bila mereka boleh bersama-sama? Jadi saya nak jemputlah 17 sebenarnya daripada 16 iaitu esok sampailah 18 hari bulan Oktober. Dan di MBSA Convention Center. Dan saya juga lupa nak nyatakan sebenarnya Majlis Bandaraya Shah Alam adalah host city dan mereka banyak program-program di Bandar Shah Alam itu sendiri. Jadi kita mohonlah semua terlibat sekali. Sama-sama mencari jalan penyelesaian, belajar, ambil peranan masing-masing. Kan, apatah lagi tadi antara topik saya suka untuk highlightkan benda itu macam banjir kan. Sekarang ni dengan cuaca tak menentu sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada profesional tahun Planner Teknologis Nurliza Hashim, Ketua Pegawai Eksekutif Urbanis Malaysia. Terima kasih banyak Puan di atas perkongsian ini. Baik, kita nak bersama dengan Haziq. Apakah yang akan dibawakan? Saya ada di sini. Saya nak bawakan pula apa yang dicakapkan tadi untuk pergi ke Daya. Daya masih lagi berada di Taman Eko Rimba Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Jom kita tengok apa lagi aktiviti yang anda boleh buat yang berada di hutan dalam bandar. Jom. Okey, kita jalan sikit. Kalau ikut kita jalan ni daripada bawah tadi ni tapi kalau jalan slow-slow ni rasa macam tenang, relax je betul. Assalamualaikum semua. Saya bersama dengan seseorang yang saya nak kenalkan daripada tadi. Kami berjalan daripada bawah naik ke atas ni. Ini sebenarnya adalah Encik Hafiz Encik Muhammad Hafiz, iaitu Pengarah Perhutanan Wilayah Persekutuan. Mari Encik Hafiz kita jalan ke depan sikit. Dan sebenarnya Encik Hafiz ni saya ni banyak soalan sebab saya rasa macam kenapalah saya tak pernah datang kan. Macam mana boleh ada hutan di tengah-tengah Kuala Lumpur kat Bukit Nanas ni kan. Okey, Cik Hafiz mungkin boleh ceritakan sedikit antara tarikan yang ada di sini. Tadi Daya lalu titian Silara gayak juga saya. Cik Hafiz kongsikan sikit apa yang menarik di sini. Okey, terima kasih Puan Daya. Untuk makluman Puan Daya, kita sebenarnya hutan simpan kita merangkumi 5 hutan simpan, iaitu hutan simpan Bukit Nanas, hutan simpan Bukit Lagung, tambahan hutan simpan Sungai Besi, hutan simpan Bukit Sungai Putih dan hutan simpan Sungai Besi lah. Dan juga kita sekarang berada di Taman Eko Rimba Kuala Lumpur Bukit Nanas, iaitu berkeluasan 9.37 hektar. 9.37. Jom kita duduk, tarik nafas kejap ya. Cik Hafiz duduk kat situ mungkin. 9.37 hektar. Wow. Kalau kiranya besar begitu untuk orang lalui denai-denai di sini, saya dengar ada banyak denai dekat sini ya, Cik Hafiz? Ya, betul. Kalau ikutkan kita sini ada lebih kurang 10 denai. Yang mana kawasan ini merupakan kawasan yang kita conserve, kita pelihara dan kita kelaskan di bawah Akta Perhutanan lah sebagai hutan perlindungan, iaitu sebagai hutan lipo, hutan rekreasi dan hutan pelajaran. Kalau saya tengok tadi ada pelbagai jenis pokok. Kan nak tahu juga berapa jenis pokok hutan yang ada dekat sini ni, tinggi-tinggi pula tu. Katanya ada yang umur 116 tahun juga. Ya, betul. Kalau ikut rekod pada Jabatan Pancian, kita ada 255 spesies pokok di dalam Taman Eko Rimba Bukit Nanas saja. Itu merangkumi pokok merawan, pokok nyatu, pokok julutong dan banyak lagi lah. Dan kita juga ada lebih kurang 11 spesies mamalia yang ada kat sini. Antaranya apa tu 11 spesies mamalia? Kalau nak kenal, yang macam kita tengok tadi adalah julutong, lutong dan juga kelawar. So banyak lagi lah, kalau ular pun ada lah. So banyak, mungkin kita boleh trokel lebih banyak lagi lah. Dan sebenarnya nak tahu kenalah trokel. Kalau tak, kita mungkin baca je dekat internet kan. Itulah saya sebenarnya sukalah nak borak lagi dengan Cik Hafiz. Dan kita nak tahu juga macam mana nak menjaga pokok dekat sini Cik Hafiz. Sebab katanya banyak jenis pokok kan tadi kan. So untuk pokok yang tertua tadi okay, saya nak jawab. Yang tertua sekali adalah pokok julutong, iaitu berusia lebih kurang 116 tahun, bersama dengan hutan simpan kita ni lah. So dari segi penjaga pokok, memang kita akan lindungi kawasan ini sepenuhnya, iaitu di bawah akta yang saya telah sebutkan tadi, yang mana pokok sebenarnya ada jangka hayat. Mana pokok-pokok yang reput ataupun pokok yang dah mati kita akan buanglah, dan kita akan tanam balik dengan pokok baru. Dan kita juga akan buat secara pemangkasan lah bagi mengekalkan tumbesaran pokok tu supaya tak terbantut. Nampak ya, bukannya dibiarkan begitu saja. Ada penjagaan dan juga macam mungkin Cik Hafiz boleh bagi tahu dekat orang ramai ni yang mungkin kenapa tak pernah sampai lagi ni? Kenapa kena datang di sini dan bila waktu yang terbaik untuk datang sebenarnya? Okey, boleh. Kepada masyarakat umum lah yang belum lagi pernah merasa keunikan hutan dalam bandar,
panggil Green Lung, boleh datang ke Taman Ekorimba Kuala Lumpur, Bukit Nanas setiap hari bermula pada jam 8 pagi dan kita akan tutup pada 4.30 petang. Jadi kepada yang mereka yang merasai alam semula jadi di tengah-tengah bandar, bolehlah datang ke sini. Kita mengalu-alukan. Dan juga saya pasti ada juga yang tanya macam kemasukan di sini adakah percuma ataupun bayar. Sebenarnya ada bayarannya tetapi sangatlah minimal. Berbaloi sangat-sangat. Berapa ringgit tu Cik Hafiz? Ya, kalau ikutkan bayaran kepada pengunjung yang ingin datang, boleh datang secara terus ke kaunter di mana kita ada 3 pintu masuk di Taman Ekorimba ini dan boleh membuat pembayaran secara teruslah mengikut kategori yang kita tetapkan. Dan sebenarnya kalau tanya kepada Dayah dengan pengalaman yang sebegini menghirup udara yang segar di tengah-tengah kota Kuala Lumpur adalah satu pengalaman yang sangat berharga. Saya sangat syorkan kepada semua dan mungkin tertarik juga sesuai ke nak bawa keluarga. Saya nampak daripada tadi memang kebanyakannya adalah ibu bapa, keluarga, anak-anak kecil dan semuanya berrekreasi bersama-sama, beriadah. Betul Cik Hafiz? Betul. Sememangnya kita menggalakkan aktiviti rekreasi ataupun riadah di kawasan ini secara berkumpulan ataupun secara individu lah. Dan kebanyakan ada yang datang kepada tempat ini melalui grouping lah, sebab sama ada dalam negara ataupun luar negara lah. Setakat ini rekod kepada kita. Jadi yang untuk bawa keluarga, kita menggalakkan membawa dengan satu kumpulan dan juga pakaian yang sesuai lah. Pakaian yang sesuai itu penting. Ya, sebab kita nak beriadah, nak naik bukit, turun bukit, nak naik titian dan sebagainya. Dan sebenarnya saya tahu, sebenarnya saya ada kawan pengacara di studio tu. Sebenarnya cemburu diorang tengok kita jalan-jalan kat luar ni. Haziq Fariha, lain kali boleh datang lah ya, bawa anak ya, boleh datang sini. Terima kasih banyak Encik Hafiz. Okey, saya rasa lepas ni kita patut berjalan lagi. Okey, Haziq Fariha, silakan, saya nak pergi jalan-jalan. Seronok dia. Cemburu tak? Tak ada. Saya terus pergi kejap lagi. Aziz nak cari hutan, nak cari sungai, nak pergi petang nanti. Jealous sikit lah Daya. Sikit lah. Tapi lepas ni di sungai. Tapi at least kan, at least kita ada lah juga kita, orang kata menghayati alam semula jadi di hari cuti ni. Ada tempat untuk kita dapatkan oksigen yang segar. Yes. Tapi bila dah hirup oksigen yang segar, ada juga cerita-cerita dalam akhbar yang mungkin boleh membuatkan oksigen kita kurang. Harian Metro. Okey, kat Harian Metro, muka depan je dah menakutkan juga. Dia cerita mengenai zon sesawang paling ngeri iaitu dark web. Okey, tahu kan pasal dark web ni? Dark web di mana ada pelbagai barangan haram, dadah, senjata api, kad kredit kan. Lepas tu kalau kita tengok bahagian dalamnya di muka surat 4 dan 5 ada dah cerita mengenai bom jangka keselamatan. Sebab dengan dark web ni mengancam keselamatan negara tau sebenarnya. Sebab dia jual kadang-kadang aset ketenteraan dan sebagainya. Mana tak menggugat keselamatan negara. Ya, dengan dark web ni boleh menyebabkan ketirisan data yang boleh ancam negara. Jadi berhati-hati kalau kita nak melayari apa-apa website. Tak kisahlah dark web ke, web biasa ke, tetap kena jaga-jaga. Dan diharapkan juga pihak berwajib akan melakukan satu usaha yang cukup besar untuk menangani dark web seperti inilah. Betul. Kan, kekang selagi boleh. Okey, ada dalam BH pula. Bawa apa tu? Ini bawa politik. Dia tarik gitu bawa politik. Nampak tak? Ini PAS sendiri tolak MN. UMNO sudah berikhtiar sehingga saat akhir untuk berlapang dada menerima PAS. Bagi menyelamatkan Muafakat Nasional MN yang dibentuk sewaktu 22 bulan bersama-sama ketika menjadi pembangkang. Jadi ini pergolakan yang berlaku dalam parti politik kita semakin lama semakin merasakan bahang. Kan nak dekat-dekat ni kan. Kita pun tak tahu berapa bulan sebab masih ada lagi yang dah bubar, ada yang belum bubar. Negeri yang belum bubar. Jadi dalam news Straits Time ada bagi tahu muka depan Hold It Together. Di mana Perlis dan juga Pahang adalah negeri pertama yang telah pun membubar. Kan. So jadi itu adalah muka hadapannya. Anda boleh baca berita penuh di bahagian dalam muka surat 2, muka surat 3. Semuanya cerita mengenai pilihan raya ke-15 yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Kita belum dapat tarikh yang sebetul-betulnya berapa hari bulan, tapi diharapkan agar kita dapat
secepat yang mungkin untuk kita plan, untuk kita rancang. Yang mungkin berada di luar negeri, untuk balik ke kampung, apa semua. Jadi kepada adik-adik kan yang masih belum berdaftar dan sebagainya, laksanakanlah apa yang patut. Inilah masa untuk kita. Ya, tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita, ingat nanti akan ada dakwat dekat jari kita. Lepas kita dah confirm mengundi. Betul. Tanggungjawab, dan diharapkan juga pemimpin akan dipilih nanti pun bertanggungjawab. Betul. Dan amanah. Yes. Okey, jadi kepada anda semua jangan lupa untuk saksikan MSI esok. Ada Lita langsung meninjau barangan di Pasar Pagi. Betul. Semuanya esok jangan saksikan. Jaga diri, jaga sambatan. Tengok kalau hujan dan sebagainya, bawa payung. Ya. Sediakan payung sebelum hujan. Jangan lupa jaga hati juga, okey? Jaga hati. Assalamualaikum. Bye-bye.